Assalamualaikum dan salam sejahtera, selamat pagi. Saya Hafiz Dosa dan ini Pastikan Sahih. Terima kasih Terence dan juga Zaleha di Selamat Pagi Malaysia. Baik, kita teruskan saja dengan laporan-laporan yang kami ingin kongsikan kepada anda dalam segmen Pastikan Sahih ini. Tepat hari ini jam 9.20 kita sudah pun bersiaran untuk Pastikan Sahih. Dan ini adalah laporannya berkenaan dengan isu memuat naik bahan sumbang dan jelik di internet. Ini penjelasan pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun JAKIM. Baik, kalau anda dapat lihat di sini di Facebook rasmi JAKIM sendiri, apa yang dimaklumkan adalah berkenaan dengan JAKIM merujuk isu tindakan pihak-pihak yang memaknai di internet bahan sumbang dan jelik yang menimbulkan keresahan ramai pihak. Jadi seperti sedia maklum, tindakan memaknai di internet bahan lucah, jelik dan seumpamanya merupakan suatu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu Akta 588 di bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Jadi JAKIM sebagai agensi pusat bertanggungjawab menyelaras pentadbiran hal ehwal agama Islam di negara ini dan juga komited akan bekerjasama dengan pihak SKMM, Jabatan Peguam Negara, Jabatan Agama Islam di setiap negeri dan pihak-pihak berkaitan bagi menangani isu transgender, termasuk dakwaan yang mengatakan golongan tersebut didiskriminasi ataupun ditindas. Baik, ini bertolak kepada isu-isu yang semakin panas kebelakangan ini berkaitan dengan transgender, LGBTQ dan sebagainya. Jadi JAKIM mengambil langkah proaktif dengan mengeluarkan satu kenyataan media yang berkaitan dengan isu-isu berkenaan. Jadi boleh terus ke Facebook rasmi JAKIM untuk makluman lanjut. Baik, seterusnya, tadi Terence ada bercakap berkenaan dengan pembelian rumah bersama dengan Peguam Hartanah dan ini juga berkaitan dengan permohonan PPR atau perumahan ini juga. Jadi KPKT tidak pernah melantik ejen atau individu bagi permohonan PPR. Jadi sila berhati-hati kerana anda perlu berwaspada dengan ejen ataupun individu bagi permohonan PPR terbabit. Jadi ini penjelasan sebenarnya .my. Menurut Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT, dimaklumkan bahawa KPKT tidak pernah melantik mana-mana ataupun ejen atau individu atau sesiapa sahaja untuk menjadi sebagai orang tengah bagi permohonan orang mendapatkan rumah PPR ini sendiri. Jadi sila berhati-hati kerana kemungkinan wang anda seperti yang Terence maklumkan tadi mungkin akan hangus, mungkin akan lebur disebabkan oleh penipuan orang tengah yang tidak dilantik oleh mana-mana kementerian ataupun individu ataupun syarikat-syarikat yang telah disahkan oleh pihak kerajaan. Baik, seterusnya, lama saya tak dapat berita begini namun dia muncul kembali, iaitu nota suara kononnya terdapat jangkitan COVID-19 di Masjid Bagan adalah tidak benar. Okey, Masjid Bagan Dalam. Jadi kalau anda melihat kepada kenyataan daripada PDRM, siasatan awal yang dijalankan oleh pihak PDRM seberang Perai Utara, dapati mesej bersuara tersebut adalah tidak benar. Perjumpaan bersama dengan pengurusi Masjid Bagan Dalam telah mengesahkan perkara itu adalah tidak benar. Jadi anda perlu berhati-hati dengan mesej ini. Saya fikir lama sudah kita tidak menerima nota palsu ini ataupun nota suara palsu ini berkaitan dengan COVID-19. Tak sangka pula di hujung-hujung COVID ini masih lagi ada berita-berita yang berkaitan dengan perkara ini. Dan masih lagi dakwaan yang sama, iaitu kluster COVID-19 di Luyang Sabah adalah tidak benar. Baik, ini adalah tangkap layar yang dikongsikan oleh sebenarnya .my. Luyang Si, Jalan Fung Ying Ting dan segala-galanya secara perincinya diletakkan di sini, dan apa yang dijelaskan oleh Pengarah Kesihatan Negeri Sabah merujuk kepada mesej tular dan artikel di beberapa media sosial bertarikh 4 Julai 2020 berkaitan dengan kluster kes COVID-19 di Luyang yang telah menyebabkan kebimbangan rakyat di sana. Jadi Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS ingin memaklumkan kepada semua supaya tidak panik dan juga tidak percaya dengan berita yang tidak ditentusahkan oleh pihak Jabatan Kesihatan sendiri. Jadi sila berhati-hati. Dan seterusnya, bercakap tentang kluster juga, semalam Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengumumkan ataupun memaklumkan satu lagi kluster baru telah dikesan di Melaka, dan kluster ini telah dikenali pasti apabila terlibat kes 3 dikesan positif COVID-19 hasil saringan kontak rapat dengan kes kedua bagi kluster ini. Baik, ini kluster baru yang telah diumumkan oleh KKM. Jadi, kebarangkalian akan ada jangkitan daripada kluster ini. Namun kita mengharapkan tiada dan juga kluster ini akan tamat dengan segera. Jadi terus saja mengikuti perkembangan daripada KKM berkaitan dengan perkembangan terkini COVID-19. Dan seterusnya,
talian hotline bilik gerakan pembukaan semula sekolah itu bermula esok dan minggu depan secara berperingkat. Ini adalah 4 nombor yang anda boleh hubungi, terutama sekali ibu bapa di luar sana, dan juga anda boleh terus email ke pertanyaan.bgpss@moi.gov.my. Jadi inilah 4 talian penting untuk ibu bapa khususnya hubungi kepada mereka ini sekiranya ada persoalan berkenaan dengan pembukaan semula sekolah bermula esok. Dan seterusnya, baik, ini seringkali kami ungkapkan dan juga maklumkan kepada anda berkenaan dengan rukun negara yang sudah pun mencapai usia 50 tahun ataupun sambutan Jubli Emas. Jadi ini apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri kita, setiap rakyat Malaysia mesti mengetahui dan mengingati 5 prinsip rukun negara. Jadi jadikan prinsip-prinsip ini sebagai satu pegangan untuk kita untuk menjadi masyarakat dan juga rakyat Malaysia yang patuh dengan peraturan dan juga masyarakat yang harmoni dan juga mengekalkan perpaduan yang selama ini kita bina. Baik, itu saja sempat kami kongsikan dalam Pastikan Sahih petang ini 6.30 petang bersama saya di saluran Berita RTM 123. Terima kasih, jadi kita saja ke Met Malaysia untuk ikuti perkembangan cuaca semasa. Silakan.